Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Oke, berjumpa lagi sekali dengan cikgu juga. Oke, kali ini untuk subjek sejarah. Oke, saya rasa dah 2 minggu kot kita tak jumpa. Jadi, besar harapan saya supaya sejarah ni subjek baru. Jadi, awak kena cari masa, kena cari usaha untuk tengok video-video yang saya buat ni. Okey, penerangan. Sebab dalam video ni ada penerangan. Sejarah kalau awak baca tanpa penerangan, awak boleh jadi takut salah faham ataupun salah maksud. Saya rasa ramai yang tak tengok video. Okey, untuk yang tengok tu bagus. Terima kasih banyak-banyak. Tapi saya rasa masih ramai yang belum tengok video cikgu lagi tentang penerangan ni. Jadi, tak apa. Ambil masa, tengok balik dalam video, dalam link-link yang saya bagi. Okey. Okey, untuk hari ni kita akan belajar pasal apa? Okey, kita tengok. Okey, video ni memang saya buat khas untuk Part Inovatif 2021. Okey, untuk subjek sejarah. Okey, yang pertama kita imbas balik. Kita imbas balik yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Okey, iaitu sumber sejarah. Sumber sejarah ni apa? Macam mana kita yang hidup pada zaman sekarang boleh tahu pasal sejarah-sejarah yang dah berlaku dulu. Okey, yang cikgu dah pernah ajar sebelum ni. Okey, sumber yang pertama ialah sumber primer ataupun sumber pertama. Okey. Okey, sumber pertama tu apa? Ini saya dah bagi awak nota, saya dah bagi penerangan, saya dah suruh awak salin. Dan ramai yang dah PM saya, dah personal saya hantar gambar yang apa? Anak-anak salin, yang murid-murid salin. Alhamdulillah yang buat, yang tak buat, belum buat. Ambil masa. Okey, ambil masa, dah free je awak terus salin. Salin dan baca dan hafal. Poin-poin penting kat situ. Okey. Sumber pertama tu apa? Cikgu ajar itu. Pertama fosil, kedua manuskrip, ketiga artifak, dan keempat dokumen rasmi. Okey, ni wajib penting untuk awak hafal. Okey, awak kena juga hafal sebab inilah soalan yang akan ditanya mula-mula. Kalau apa-apa pun untuk sejarah tahun 4. Okey. Awak kena hafal dan awak kena tahulah apa maksud fosil, apa maksud manuskrip, apa maksud artifak dan apa maksud dokumen rasmi. Okey. Sumber sejarah ada 2, okey. Yang pertama sumber primer. Okey, untuk hari ni kita akan belajar sumber kedua pula. Sumber kedua apa nama dia? Okey, tengok tu. Pelajaran baharu hari ini, sumber kedua ialah kita panggil sumber sekunder. Okey, sumber sekunder ni apa? Sumber sekunder ni ialah penulisan tentang sejarah yang dihasilkan dari sumber asal. Okey. Ini cara yang paling senang. Ini cara yang awak belajar dan saya rasa inilah juga cara yang saya belajar pasal sejarah. Okey. Majoriti orang tahu pasal sejarah melalui sumber ni, sumber kedua, iaitu melalui bahan bacaan. Okey, bahan bacaan dalam yang kita boleh baca di buku, majalah, risalah dan juga surat khabar. Okey, sebab kita tak pergi pun, kita tak masuk pun dalam gua untuk cari pasal maklumat-maklumat sejarah ni. Kita tahu pasal sejarah semuanya melalui bacaan. Okey, so awak kena ingat sumber pertama untuk tahu pasal sejarah ialah yang tadi, fosil, manuskrip, tulisan tangan, dokumen rasmi semua, artifak semua. Sumber kedua, ini dia. Tentang sumber kedua ialah melalui bahan bacaan, melalui buku, majalah, risalah dan juga akhbar yang membolehkan kita tahu pasal sejarah. Okey, paling mudah. Nanti awak dah dapat buku teks, awak baca je lah dalam buku teks ni. Okey, dia senang. Awak baca dalam buku teks, cuba baca, tak faham, ada penerangan yang awak tak faham. Awak ada handphone, awak search internet. Search Google, cari apa yang awak tak faham tu. Okey, itu kegunaan internet. Sekarang ni senang, semua dah ada. Okey. Tapi penulisan tentang sejarah ni melalui buku-buku yang dah disahkan lah. Okey, buku-buku yang dah disahkan.
Okey, boleh jumpa kalau awak rajin pergi perpustakaan, awak akan jumpa banyak-banyak pasal sejarah. Okey, seterusnya saya nak ajar ini kaedah penyelidikan sejarah. Okey, macam mana boleh tahu pasal sejarah? Macam mana cara penyelidik tu, pengkaji tu menyelidik sejarah? Okey, cara pertama, cara yang paling berkesan, cara yang paling terkenal ialah melalui kaedah arkeologi. Okey, kaedah ni awak kena ingat. Kaedah arkeologi. Okey, apa itu kaedah arkeologi? Arkeologi ni ialah proses cari gali. Awak kena ingat arkeologi ialah cari gali. Maksudnya, contoh penyelidik ni, dia masuk dalam gua. Lepas tu, dalam gua tu dia jumpa. Kemudian dia akan mulakan proses cari gali. Dia gali. Sampailah apa-apa benda dia boleh jumpa. Contoh, dia jumpa fosil. Fosil dah belajar kan? Dia jumpa tembikar, dia jumpa senjata, dia jumpa apa-apalah yang dah tertanam dalam tanah lama. Dah tertanam sebab dah terlampau lama. Okey. So, dia jumpa benda tu, so dia buatlah. Dia bawa balik, dia selidik, dia kaji berapa lama dah benda tu ditinggalkan, apa benda semua. Jadi barulah dia orang tulis dalam buku. Okey, baru dia orang tulis dalam buku menyatakan bahawa dalam gua ni dulu pernah manusia hidup 3000 tahun dahulu. Contoh dia lah. Okey. Lagi satu, terdapat juga arkeologi maritim. Ni pun awak kena ingat. Maritim tu maksudnya bawah air. Okey, dalam air lah. Contohnya kat laut lah. Okey, diorang akan menyelam sampai diorang jumpa apa-apa benda yang diorang nak buat kajian. Contohnya, diorang pernah dengar pasal ada kapal karam 100 tahun dahulu. Jadi diorang akan cuba kesan tempat terakhir kapal tu berada dan diorang akan menyelam, diorang akan cari sampai jumpa, diorang akan masuk dalam kapal tu, diorang akan cari apa-apalah yang diorang boleh jadikan untuk diorang buat kajian. Okey. So aku ingat kaedah arkeologi ialah proses cari gali. Diorang menggali sampai diorang jumpa apa yang diorang cari. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua pula ialah kaedah lisan. Okey, kaedah lisan ni apa? Kaedah lisan ni diorang temu bual. Diorang cari siapa yang diorang kenal pasti, siapa yang diorang nak cari untuk tahu pasal sesuatu tajuk. Okey, contoh, diorang nak buat buku, nak buat kajian pasal sejarah Malaysia berperang dengan Jepun. Okey, so jadi diorang cari siapa? Diorang cuba cari askar-askar yang pernah terlibat dalam peperangan menentang Jepun dulu. Okey, so diorang dah jumpa, diorang temu bual, diorang tanya dia apa pengalaman dia, apa yang pernah berlaku, sebab orang tu sahaja yang terlibat ataupun pernah melihat peristiwa itu berlaku. Okey, kita tak boleh pergi tanya orang-orang yang tak terlibat, diorang mana tahu. So kalau diorang tak tahu benda tu betul tak betul, kalau benda tu menipu dah tak jadi sejarah. Okey. Okey, itu contoh dia. Ataupun ada peristiwa yang sangat-sangat lama berlaku dulu yang dijadikan bahan sejarah cuma melalui proses dia pernah dengar. Contoh 400 tahun dulu dia dengar daripada atuk dia, lepas tu dia cerita ke anak dia, lepas tu dia meninggal, anak dia pula cerita ke anak dia pula, anak dia cerita ke anak dia pula, sampailah ke generasi sekarang. Benda tu pun boleh jadi salah satu kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Okey, awak ingat nombor 1 tadi apa? Nombor 2 kaedah lisan. Nombor 1 tadi kaedah arkeologi. Okey, dan nombor 3 yang terakhir sekali ialah kaedah bertulis. Okey. Kaedah bertulis ni maksudnya diorang selalu, contoh diorang masuk dalam gua. Lepas tu diorang nampak dekat dalam gua tu ada bertulis. Okey, dekat dinding gua tu ada tulis. Tu tulisan ke, kalau bukan tulisan pun mungkin diorang jumpa lukisan dekat gua. Okey, jadi gua tu pernah orang duduk. Diorang akan kaji dah berapa lama agak-agaknya dekat gua tu dah orang duduk. Okey. Okey, itu 3 kaedah penyelidikan sejarah yang awak kena ingat. Yang pertama arkeologi, yang kedua kaedah temu bual atau kaedah lisan,
Yang ketiga, kaedah bertulis. Okey? Okey. Jadi, sebelum ke rumusan, saya nak tunjuk awak contoh-contoh yang ada melalui internet. Okey, yang pertama kita cerita pasal arkeologi tadi. Okey, tengok ni cerita dia. Okey, cerita yang saya dapat cari. Okey, pelancongan arkeologi. Okey, sekarang ni tempat-tempat arkeologi tu yang ada dekat Malaysia ni contohnya dah dijadikan tempat pelancongan. Okey, tengok ni. Dijadikan tempat pelancongan untuk warga asing ke. Kita pun boleh datang sini kalau minat sejarah, nak mengetahui lebih lanjut pasal sejarah, kita boleh datang kat sini. Okey. Okey, kat mana tempat dia? Cuba tengok. Okey, kita cuba tengok. Kat sini ada. Jadi mungkin satu hari nanti awak ataupun dah habis PKP, dah habis COVID ni selesai, awak boleh ajak mak ayah awak pergi jalan-jalan dekat sini. Okey, dah ada kat sini lah. Tapak warisan dunia arkeologi Lembah Lenggong Perak. Okey, kalau siapa yang kampung kat Perak nanti ajak pergi sini. Ataupun Kota Johor Lama, Johor. Okey, kalau ada duit nanti pergi Gua Niah, Sarawak. Okey, itu semua pelancongan arkeologi. Untuk tengok arkeologi, apa yang orang pernah gali kat situ, apa yang orang jumpa dekat situ. Okey, itu tadi arkeologi. Lepas tu tadi kaedah penyelidikan kedua, cikgu cerita pasal apa tadi? Okey, kaedah lisan ataupun kaedah temu bual. Baru-baru ni masuk berita seorang pahlawan askar Melayu yang berperang zaman Lieutenant Adnan dulu. Okey, Allahyarham Prebet Ujang Mormin. Dia sama-sama berperang dengan Lieutenant Adnan dulu. Okey. Lepas tu banyak cerita pasal peperangan dengan Jepun yang orang-orang dapat tulis melalui Prebet Ujang Mormin ni, sebab dia pernah mengalami dan dia pernah melalui perkara tu. Jadi dia boleh ceritakan, orang datang, orang tulis kat buku apa cerita dia. Okey. Tapi Allahyarham ni baru saja meninggal. Okey. Okey, baik. So, nanti awak cuba cari. Okey, so rumusan pelajaran hari ini, apa dia? Okey, yang kita belajar tadi, sumber kedua ataupun sumber sekunder tadi melalui buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Juga kaedah penyelidikan. Terdapat 3 kaedah penyelidikan, kaedah arkeologi, kaedah lisan, kaedah bertulis. Okey, yang awak paling penting untuk awak faham, kenapa cikgu cerita banyak ni ialah tentang apa? Tentang bagaimana kita pada zaman sekarang dapat tahu pasal sejarah yang berlaku pada masa lampau. Okey, macam mana kita boleh tahu? Itulah dia, melalui kaedah-kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Jadi, saya rasa sampai itu saja. Okey, rajin-rajin belajar, rajin baca buku dan juga cuba cari bahan-bahan di internet kalau awak nak pandai. Okey, nanti saya akan bagi nota untuk awak salin dan awak hafal. Saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.